Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk bab 5 iaitu elektronik. Bab elektronik. Kita masuk dahulu kepada subtopik yang pertama iaitu elektron, berkaitan dengan elektron. Okey, pertama kita akan lihat dahulu pancaran termion dan sinar katod. Okey, apa itu pancaran termion dan apa itu sinar katod? Okey, dalam tajuk sebelum ini, okey, saya dah terangkan berkenaan dengan arah pergerakan elektron dan juga arah pengaliran arus. Okey. Jadi arus elektrik akan terhasil apabila adanya elektron mengalir dalam satu konduktor. Jadi daripada terminal negatif, elektron akan mengalir dari terminal negatif. Dari terminal negatif elektron akan bergerak ke terminal positif. Jadi elektron bergerak ke terminal positif ini disebabkan adanya beza keupayaan antara kedua-dua terminal ini. Jadi bila elektron mengalir ke terminal positif, arus akan terhasil. Jadi arus daripada positif ke negatif. Jadi arus elektrik terhasil apabila ada elektron mengalir dalam satu konduktor. Jadi ini adalah tube vacuum untuk kita lihat pancaran termion dan penghasilan sinar katod. Jadi di bahagian sebelah sini kita sambung kepada bekalan kuasa dan juga kita sambungkan kepada voltan lampau tinggi. Disambungkan, ini adalah anode, ini adalah katod. Di sini ada filament tungsten. Filament tungsten. Filament tungsten. Jadi filament tungsten ini akan ini yang pertama, nanti kita terangkan. Kemudian bahagian katod, ini bahagian anode. Ini nombor 2 dan ini voltan lampau tinggi yang ke-3. Penerangannya adalah kalau tube ni ada nak tanya tak? Ini kita panggil alur elektron, ini dalam keadaan vacuum. Apa tujuannya vacuum nanti saya akan terangkan, dan ini adalah tube kaca. Untuk yang pertama, bahagian sebelah sini, dalam dawai, dalam dawai tungsten ini ada banyak elektron bebas. Jadi bila bekalan kuasa dihidupkan, suhu filament tungsten akan meningkat. Jadi bila suhu tungsten ini meningkat, elektron tadi akan memperolehi tenaga kinetik. Jadi bila cukup tenaga kinetik, elektron ini akan escape daripada tungsten. Jadi bila suhu filament tungsten meningkat, elektron bebas akan memperolehi tenaga kinetik yang cukup untuk terpancar keluar dari permukaan logam. Jadi bila elektron mempunyai tenaga yang cukup, tenaga kinetik yang cukup, dia akan escape daripada permukaan tungsten. Pancaran termion adalah pemancaran elektron bebas dari permukaan logam yang dipanaskan. Jadi bila logam ini dipanaskan, tungsten ini dipanaskan dan logam ini juga dipanaskan, elektron akan terbebas. Dia akan escape. Jadi bila elektron terbebas inilah kita panggil pancaran termion. Jadi filament tungsten dipanaskan, logam di sini pun juga dipanaskan. Katod ini dipanaskan. Katod ini kita sambung kepada voltan lampau tinggi tadi, VLT. Dan disambung pula ke anode. Ini katod. Jadi elektron datang daripada filament dan juga datang daripada katod ini. Jadi elektron akan terpancar keluar dari permukaan logam yang dipanaskan. Kemudian, bila elektron daripada katod yang terbebas ini, dia akan bergerak ke anode. Dia akan bergerak ke anode. Dalam tube vacuum ini, elektron dapat memecut ke anode tanpa berlanggar dengan molekul udara. Sebab kita jadikan dalam ini adalah vacuum, jadi tak ada molekul udara. Jadi tiada pelanggaran dengan molekul udara. Maka tiada kehilangan tenaga dan elektron bergerak dengan halaju maksimum tanpa halangan. Jadi elektron akan bergerak dengan halaju paling maksimum. Dan tak ada tenaga yang hilang. Ini dalam keadaan vacuum. Kenapa kita jadikan dalam ini keadaan vacuum? Kemudian anode tadi kita sambung kepada voltan lampau tinggi. Jadi bila voltan lampau tinggi, perbezaan voltan ini lampau tinggi, tak silap saya kilowatt, kilovolt juga. Jadi dia sangat tinggi.
Jadi bila voltan lampau tinggi, beza keupayaan antara anod dan katot ini sangat tinggi. Jadi bila ada perbezaan yang sangat tinggi, elektron ini akan bergerak ke anod dengan laju yang paling maksimum. Okey, mana sini tulis. Okey, katot tertarik kepada anod pada kelajuan yang tinggi. Okey, jadi dia bergerak dengan laju yang sangat tinggi. Jadi dia membentuk alur elektron. Okey. Jadi alur elektron ni pergerakan elektron lah. Alur elektron yang berkelajuan tinggi ini kita panggil sinar katot. Okey, dipanggil sinar katot. Okey, sinar katot. Okey. Jadi jika sambungan kebekalan kuasa VLT disongsangkan, miliammeter tidak akan menunjukkan sebarang bacaan. Ini kita sambung kepada miliammeter untuk menunjukkan bahawa adanya arus yang mengalir dalam litar. Jadi kalau kita sambung terbalik, tak ada arus yang mengalir, maksudnya tidak berlakulah semua ni. Okey, jadi kita mesti sambung dengan cara yang betul. Jadi miliammeter ini untuk menunjukkan adanya pengaliran arus. Okey, kita lihat pula kesan sinar katot di bawah pengaruh medan elektrik dan medan magnet. Kita tahu bahawa sinar katot adalah alur elektron yang bergerak dengan kelajuan tinggi dalam vacuum. Jadi ciri-ciri sinar katot ini kita boleh kaji menggunakan tiub pemesongan dan juga tiub palang Maltese. Okey, ini adalah tiub pemesongan. Jadi ini adalah tiub pemesongan. Okey, kenapa kita panggil dia tiub pemesongan? Kita tambah sama macam tadi juga. Cuma kita tambahkan plat pemesongan. Okey, satu kita sambung kepada positif dan satu kita jadikan plat negatif. Kita sambung kepada bekalan kuasa. Jadi dari bila jalur apa tadi ni kita panggil, lupa dah. Sinar katot. Okey, sinar katot ini akan bergerak. Okey, dia bergerak dengan laju yang tinggi ke anod dan dia akan terus bergerak ke sini. Okey, dia akan terus bergerak dalam plat pemesongan ini. Jadi inilah kita nak kaji dengan menggunakan apa kesan sinar katot tadi di dalam medan elektrik. Okey, dalam medan elektrik. Okey, jadi bila switch 1 dan switch 2 kita hidupkan, mana switch 1, switch 2? Okey, ini switch 1, switch 2. Okey, switch 1 sini dihidupkan. Okey, ini kita hidupkan. Switch 3 yang bahagian ini tak dihidupkan. Okey, maksudnya ini tak ada positif dan negatif. Tak ada positif dan negatif. Apa yang kita boleh lihat pada bahagian positif dan negatif itu? Okey, di sini kita akan perhatikan di kawasan sini. Ini kawasan yang kita nak perhatikan. Okey, ini kawasan yang kita nak perhatikan. Oh, kenapa ni? Okey, faham kan? Kita nak perhatikan yang di sini, yang bahagian plate ini. Okey, di bahagian plate ini. Jadi bila yang switch 3 terletak di sini. Ni S3. Jadi bila kita tak dihidupkan, plate ini neutral. Jadi bila plate neutral, kita dapat lihat sinar katot tadi lurus sahaja. Jadi sinar katot bergerak secara lurus. Okey, bila kita hidupkan S3, S1, S2 dan S3 dihidupkan, ini S3 ini kita hidupkan. Okey, bahagian atas akan menjadi positif. Okey, bahagian bawah akan menjadi negatif. Okey, ini kalau kita sambung positif pada atas lah. Okey, kita lihat sinar katot tadi terpesong ke atas, terpesong ke plat positif. Okey, selepas itu kita tukar pula, atas jadi negatif, bawah jadi positif. Kita lihat sinar katot tadi terpesong ke plate positif, iaitu ke bawah pula. Jadi dia tidak semestinya sentiasa terpesong ke atas, dia terpesong ke arah plate positif. Itulah sebabnya kita tukar terminal. Sama ada kita nak tahu dia ada arah tertentu ataupun sebab benda lain dia terpesong. Jadi di sini kita dapat conclude bahawa sinar katot dipesongkan oleh medan elektrik dan terpesong ke plat positif membentuk laluan jenis parabola. Jadi bila terpesong ke plate positif bermaksud sinar katot bercas negatif. Okey. Okey, ini pula adalah tiub palang Maltese. Okey, tiub palang Maltese. Apa bezanya? Okey, tiub palang Maltese, kita ada ni palang Maltese. Okey, kita gantungkan palang Maltese. Okey, palang Maltese ni macam kita letakkan satu objek lah kat depan ni. Okey, kita akan letakkan satu objek. Jadi bila elektron bombard pada
palang maltis dia dah sampai ke belakang sini. Jadi bila tak sampai sini, cahaya elektron tadi yang bawa cahaya tadi, dia tak sampai di belakang. Jadi apa yang berlaku, kita akan lihat kawasan yang berwarna hitam. Yang cerah itu maksudnya elektron sampai tempat tersebut. Okey. Jadi kita nak lihat bentuk bayang-bayang ni di mana terbentuknya. Okey. Okey, yang pertama. Okey, bila S1 sahaja dihidupkan, mana S1? Okey, bila S1 sahaja dihidupkan, okey, kita tak sambung kepada voltan lampau tinggi. Okey, bila S1 sahaja dihidupkan, okey, cahaya dari filament tungsten yang panas dihalang oleh objek gelap, objek legap palang maltis untuk menghasilkan bayang-bayang. Jadi, cahaya ataupun elektron tadi dari filament tungsten, okey, dia akan bergerak dan dia akan terhalang oleh bentuk palang maltis tadi. Okey, dia akan terbentuk terhalang oleh palang maltis. Jadi yang berwarna bayang-bayang ini disebabkan tak ada elektron yang jatuh pada sini. Okay, ini kita lihat pada hujung. Kalau ini tiup palang tadi, kita lihat di hujung sini. Ini palang maltis. Ini kita gantung palang maltis. Okey, ini kita lihat di belakang sini. Apa yang berlaku? Ada bayang-bayang ke tak ada bayang-bayang? Jadi terbentuk bayang-bayang lurus di sini. Okey. Okey. Bila S2 pula dihidupkan, okey, masih benda sama berlaku. Sinar katot dihalang oleh palang maltis menghasilkan bayang-bayang. Okey, sinar katot bergerak secara lurus. Okey, sinar katot juga dia menghasilkan kesan berpendaflor pada skrin di sekeliling bayang-bayang. Okey, menunjukkan sinar katot mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Okey, apa beza dua ni? Okey, apa beza dua ni? Kenapa kalau kita hidupkan S2, kita lihat di sekeliling palang maltis ini seperti bercahaya terang. Okey, bercahaya berpendaflor. Okey. Tahu kan? Berpendaflor macam mana? Macam dia glowing gitu. Okey. Kenapa? Sebab kita dah sambung kepada voltan lampau tinggi. Jadi bila sambung kepada voltan lampau tinggi, sinar katot ini mempunyai momentum dan tenaga kinetik yang tinggi. Kalau S1 sahaja, dia hanya bergerak macam tu sajalah. Okey, bergerak dengan kelajuan normal dia. Okey, bila kita sambung kepada voltan lampau tinggi, barulah elektron ini, sinar katot ini memecut dan mempunyai momentum dan tenaga kinetik yang sangat tinggi, menyebabkan di sekeliling di sekeliling sinar katot tadi menghasilkan kesan berpendaflor. Okey, kemudian kita letakkan, ini sebahagian daripada palang maltis tadi. Okey, di bahagian luarnya kita letakkan, kita dekatkan dengan medan, kita dekatkan dengan magnet. Kita nak lihat kesan medan magnet terhadap sinar katot. Jadi kita dekatkan magnet dengan palang maltis. Okey, kita dekatkan dengan palang maltis supaya nanti kita nak pesongkan elektron dan kita nak lihat apa yang berlaku kepada bayang-bayang. Okey, bila kita hidupkan S1 dan S2, okey, satu bayang-bayang terhasil. Okey, bayang-bayang ini terhasil, dia terpesong daripada asal. Okey, katakan ini adalah yang warna oranye, ni adalah tempat asal tadi yang terbentuk tadi, tempat asal. Jadi bila kita dekatkan dengan magnet, dia dah berubah, dia dah turun ke bawah, Okey, ini asal. Ini bayang-bayang asal. Kemudian bila kita letakkan magnet, okey, dia terpesong ke bawah, dia turun ke bawah. Okey, dia turun ke bawah. Okey, boleh? Jadi ini pandangan daripada sisi. Okey, ini pandangan dari depan. Ini pandangan dari sebelah sini. Okey, ini mata kita letak sebelah sini. Jadi kita nampak sinilah. Kalau ini kita letak mata sebelah sini. Kita lihat dari sisi. Ini kita lihat dari depan. Dari arah katot. Kita lihat dari arah katot. Boleh? Kita lihat dari arah katot, arah dari elektron bergerak. Okay, jadi elektron bergerak dari sini ke sana. Okay, elektron bergerak dari sini ke sana. Jadi arus mengalir dari sini ke sini. Ini arus. Ini arah arus. Jadi arah pemesongan sinar katot, pergerakan bayang-bayang ini kita tentukan dengan gunakan tangan kiri Fleming. Okey, cuba sama-sama tangan kiri Fleming. Ibu jari adalah arah pergerakan bayang-bayang tu. Jari telunjuk adalah FBI. Magnet. Okey, arah medan magnet. Dan jari tengah ini adalah arah arus. Okey, sekarang ni cuba. Okey, gunakan tangan kiri Fleming tadi.
gunakan tangan kiri Fleming tadi. Okey, kita guna tangan kiri Fleming. Ini arah elektron arus ke sana. Jadi jari telunjuk tunjuk ke arah sana. Okey, jari telunjuk tunjukkan ke arah sana. Okey, ke arah sana. Jari tengah pusing. Okey, pusing hingga menunjukkan ke arah sini. Okey, arus ke arah sini. Okey, jari telunjuk ke arah sana, ke dalam kertas, ke dalam saya punya PowerPoint ni. Okey. Arus ke arah palang ni, ke arah mata, pusing ke sana dan ibu jari akan menunjukkan ke arah bawah. Jadi bayang-bayang ini bergerak ke bawah. Nampak tak? Ini asal, ini bayang-bayang. Bayang-bayang bergerak ke bawah dari keadaan asal. Okey, kalau dari gambar ni pun sama. Dari gambar ini kita buat anak panah. Okey, ini utara ke sana. Jadi ibu jari menunjuk ke arah kanan. Okey, ke arah kanan. Okey, elektron dari depan. Okey, elektron dari depan ini masuk ke dalam kertas. Jadi maksudnya arus keluar dari kertas. Arus keluar dari kertas. Pusing tangan. Sorry, sekejap. Ibu jari. Okey. Apa? Dia ini dari mana dia lihat? Ini dari belakang. Sorry. Ini dia lihat dari belakang sini. Okey, ini dia lihat dari belakang sini. Sorry, maafkan saya. Dia lihat dari belakang. Okey, dia lihat dari belakang sini. Okey. Jadi kalau lihat dari belakang, elektron datang dari depan, keluar dari kertas, arus akan masuk dalam kertas lah. Okey, jadi arus masuk dalam kertas. Okey, ke kanan, ke dalam, pusingan tak pusing tangan. Jadi ibu jari akan tunjuk ke arah bawah. Okey, sorry Ini dia tengok dari belakang sini, bukan dari depan sini. Okey, dia tengok dari belakang sini. Okey, bukan dari depan sini. Okey, kita boleh tentukan guna tangan kiri Fleming. Okey, ini adalah kita nak kira laju elektron dalam tiub sinar katod. Okey, kita guna formula ini. E sama dengan EV. Okey, E ini tenaga elektrik. E yang kecil ini menunjukkan cas satu elektron dan V merupakan beza keumpayaan antara katod dengan anod. Okey, pada bekalan kuasa lampau tinggi. Okey, satu cas elektron 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 Coulomb. Ini sentiasa tetap. Okey, cas untuk satu elektron sentiasa tetap. Kamu boleh hafal. Okey, apa ini? Okey, apabila bekalan kuasa VLT dihidupkan, elektron akan ditarik oleh anod yang berkeupayaan positif. Okey, sebab tak ada molekul udara dalam tiub vacuum, elektron akan memecut ke anod tanpa sebarang perlanggaran. Jadi elektron-elektron ini akan memperolehi laju maksimum iaitu Vmax. Kita guna simbol Vmax apabila tiba di anod. Okey, ini juga saya dah terangkan tadi. Okey. Jadi menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan elektrik ditukarkan kepada tenaga kinetik maksimum. Prinsip keabadian tenaga, kita anggap tak ada haba yang dibebaskan ke persekitaran. Okey, kenapa tak ada haba? Sebab tak ada pelanggaran. Kita dah jadikan dalam ini vacuum. Kita jadikan vacuum, jadi tak ada udara, tak ada pergeseran dengan udara. Jadi memang dia akan mengikut prinsip keabadian tenaga. Jadi tenaga keupayaan elektrik, okey, 100% ditukar kepada tenaga kinetik maksimum. Okey, jadi kita ganti tenaga keupayaan elektrik E tadi, okey, sama dengan EK. Okey. Jadi E sama dengan EV, kinetik 1/2 mV kuasa 2. Okey, ini kita boleh gantilah. E cas 1 elektron 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. V adalah beza keupayaan. M jisim elektron. Kenapa kita guna M jisim elektron? Sebab elektron yang bergerak. Okay, jisim elektron adalah 9.11 kali 10 kuasa negatif 31. Ini juga boleh hafal sebab dia adalah tetap. Okey. Okey, kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Okey, menunjukkan elektron dari katod dipecut ke arah anod dalam ruang vacuum. Beza keupayaan ini V adalah 550 volt. Jisim dah bagi, cas satu elektron dah bagi. Berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron? Jadi, formula untuk A adalah E sama dengan EV. Kamu gantilah. Okey. E sama dengan EV. Jadi, E sama 1.6 kali 10 negatif 19
V adalah 550, kamu dapat ini jawapannya. Okey. Kemudian soalan yang kedua, berapakah tenaga kinetik yang diperolehi oleh elektron apabila tiba di anode? Okey, kita guna prinsip keabadian tenaga. Tenaga kinetik sama dengan tenaga keupayaan elektrik. Okey, tenaga keupayaan elektrik dapat tadi. Jadi kita boleh terus tulis sama, jawapan yang sama. Kita tak perlu nak kira lagi. Okey, C, berapakah kenapa tak keluar ni? Okey, berapakah laju maksimum? Okey, sorry. Okey, berapakah laju maksimum elektron bila sampai di anode? Jadi kita nak kira V maksimum. Kita guna formula tadi di mana tenaga elektrik sama dengan tenaga kinetik maksimum. Okey tadi. Jadi kita ubahlah tempat, tak ada masalah ubah tempat. 1/2 mv kuasa 2 sama dengan E V huruf besar. Jadi untuk dapatkan V max, ubah equation, gantikan E ini formula ni EV. Okey, EV tak perlu kira lagi sekali sebab dia tetap. Jadi E kita ambil saja nilai EV yang di sini. Okey, EV dan bahagikan dengan jisim 1 elektron. Jadi kamu dapat lajunya adalah 1.39 kali 10 kuasa 7 meter per saat. Inilah. Okey, ini laju untuk 1 elektron. Okey, jadi itu saja. Terima kasih.